Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Syikin dalam Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi rumah tangga standard kandungan 4.3 artikel jahitan. Standard pembelajaran 4.3.1 mengenal mata jahitan tangan pada artikel. 4.3.2 menerangkan fungsi alatan jahitan. Objektif pada hari ini, murid dapat mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel dan menerangkan fungsi alatan jahitan. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat mengenal pasti dua mata jahitan tangan dan fungsinya serta menerangkan 3 fungsi alatan jahitan. Baiklah, kamu boleh juga rujuk buku teks pada muka surat 3. Okey, gambar ini adalah perbualan antara Alia, ibu dan adiknya di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Ibu, lihat ini, ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Ya, Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza. Okey, perbualan ini dia ceritakan tentang pelbagai bentuk dan jenis jahitan yang berbeza-beza yang boleh kita jadikan sebagai hiasan. Seterusnya kita akan belajar tentang mata jahitan. Okey, jahitan yang pertama yang perlu kamu tahu ialah jahitan Kia. Apa di jahitan Kia sebenarnya? Okey, jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Ianya juga menggantikan jahitan mesin dan boleh dijadikan sebagai hiasan. Jahitan Kia digunakan juga untuk mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Okey, kat sini ditunjukkan bagaimana cara untuk membuat jahitan Kia. Okey, seterusnya. Jahitan jelujur kasar. Kegunaannya ialah jahitan sementara untuk menetapkan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, biasanya kalau orang nak buat baju, bahagian poket, dia tak terus jahit dengan jahitan mesin atau jahitan Kia, dia gunakan jahitan jelujur kasar supaya ianya boleh ditanggalkan. Okey, jahitan seterusnya, jahitan jelujur halus. Dia sama juga dengan jahitan jelujur kasar, tetapi ianya lebih pendek-pendek. Maksudnya lagi rapat. Jahitan tetap digunakan juga untuk membuat kedetan atau sulaman pada fabrik serta digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Contoh macam kamu punya baju bahagian kelepek tu kan dekat lengan tu tertetas. Jadi kamu boleh jahit gunakan jahitan jelujur. Jahitan seterusnya ialah jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan juga digunakan sebagai hiasan untuk menjahit motif. Ini jenis bentuk jahitan insang pari. Memang cantik kalau kamu jahit pada keliling barang. Contohnya macam kamu nak buat dompet ke, pesel box ke, tepi tu kamu jahit dengan jahitan insang pari. Seterusnya ialah jahitan sembat. Kegunaannya sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepek atau bahagian bahan hiasan. Ni biasa kalau kamu jahit pada baju kurung kat lengan kamu ataupun dekat bawah baju tu kan. Itu digunakan biasanya orang guna dengan jahitan sembat. Jahitan seterusnya ialah jahitan silang pangkah. Okey, kegunaannya sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Silang pangkah ni macam jahitan pangkah-pangkah lah. Itu kegunaan dia. Okey, baiklah, seterusnya kita akan kenali pula alatan jahitan yang digunakan dan fungsinya. Okey, yang pertama sekali, pita ukur. Apa kegunaan pita ukur? Untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Ni bentuk pita
ukur. Jangan tak biasa kalau kamu tak nampak, tak biasa. Kalau kamu pergi buat baju raya, tukang jahit akan gunakan pita ukur untuk mengukur. Ini adalah pembaris yang digunakan untuk membuat pakaian. Digunakan sebagai mengukur dan menanda pola. Ni ialah kapur tukang jahit, digunakan untuk membuat tanda pada fabrik. Okey, roda surih memindahkan tanda pola pada fabrik. Fabrik tu sebenarnya kain ya. Jadi itu gunanya roda surih. Okey, seterusnya kertas karbon tukang jahit digunakan untuk memindahkan tanda pola garisan dan motif ke fabrik menggunakan roda surih. Itu adalah kertas karbon tukang jahit. Jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik, menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Jarum jahit tangan untuk menjahit fabrik. Gunting fabrik, ini gunting khas untuk gunting kain. Jangan kamu campur-campur, nanti dia akan tumpul. Okey, gunting kertas. Ni gunting kertas. Gunting kertas bila kamu gunting kain, jadi gunting tu akan tumpul. Memang tak akan lepas lah kalau kamu gunting kain, tak akan tergunting kain tu. Sebab tu kita kena asingkan antara gunting kertas dan gunting kain. Mesin jahit mini, menjahit fabrik menggunakan elektrik untuk berfungsi. Ni yang kecil je ni. Seterusnya, mesin jahitan tangan menjahit fabrik digunakan secara manual. Okey, ini biasa macam stapler. Kamu tekan. Harga pun murah kalau kamu beli kat Shopee tu dalam RM6, RM7 dah boleh dapat. Ini peretas jahitan digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Dan itu sahaja untuk perkongsian cikgu hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Terima kasih.